Alright, what's up everyone? What's up semua? Selamat datang ke Aperture Podcast. Saya Riz, host anda. Apa khabar semua? Apa khabar Zaf hari ni? Baik, Alhamdulillah. Nampak macam moody je. Semua okey Ada masalah sikit lah tapi PNC lah tak Alright. boleh share. Okay. No worries. I'm pretty sure that you boleh handle semua masalah tu. Tak ada hal. Okay, and then kita ada Nabila seperti biasa. Hai Nabila, apa khabar? Merah menyala hari ni Nabila. Mana merah? Merah baju, merah. Semua orang pakai baju merah ni. Semua pakai baju merah ni. Apa khabar semua? Dengan berita terbaru yang kita baru dengar yesterday kan? Pagi ni. Ukraine. Yes, Ukraine, Russia. Oh iyalah, aku dari semalam ni duduk tengok. Yalah, latest. tengah update kan? Itulah. Agak mengejutkan lah apa yang terjadi. Tapi the tense has always been around lah. I think dah dekat 2 tahun memang tense punya situation between Ukraine dengan Malaysia. Dengan Malaysia dengan Russia. In a way dia involve case one of Malaysia punya flight jugalah yang dulu kan. It was back in 2019 kan? 2018 ke 2019 kan? Is it Russia or Ukraine yang shoot down? Tembak lah. Diorang dulu tak nak mengaku dulu tak nak mengaku siapa punya missile tu kan. But anyway, sekarang ni dah jadi besar-besaran lah. Dia dah, I think yesterday diorang launch missile semua kan. Dah start tu nak apa ni? Dah start perang lah. Itulah. Dan of course lah bila ni macam-macam trigger of a lot of incidents lah. Harga minyak pun semua akan naik. And then share stock semua drop. And then of course lah yang lebih critical, nyawa semua ni lah, tergadai, terkorban apa semua kan. Kita daripada Aperture Podcast punya team ingin meluahkan cakap perang-perang ni semua is an old style lah kan. Ni nyawa terkorban ni bukannya kan. So harap semua dapat diselesaikan dengan cepat mungkin. List lagi yang terkorban apa semua kan. Aku harap Putin tengok video ni. Itulah, tolong Putin tengok video ni. Kan, dengar, this is apa yang patut manusia zaman sekarang think about lah kan. But anyway, hopefully semua dapat resolve cepat mungkin lah. Anyway, this week kita nak review satu movie yang dinanti-nantikan oleh Zaf. I think berapa lama dah Zaf dinantikan macam ni? 2 tahun dah. 2 tahun. Aku tak pernah meletakkan harapan yang tinggi pun untuk video game adaptation ni. Tapi kalau dia nak buat, aku sokong lah. Okay je kan? Sokong lah. So yes, kita nak review Uncharted the movie kan. Uncharted the movie ni macam cakap lah, cerita ni ditunggu-tunggukan, dinanti-nantikan sebab dia adalah sebuah cerita yang datang daripada game kan, video game, and Sony punya production. Movie tu pun Sony production, game tu pun Sony production. So memang Sony betul-betul nak turn diorang punya orang kata IP dia kepada movie punya ni lah, cinema punya kan. So which is good. Always macam Zaf cakap lah, kita always sokong, kita always suka. I think kalau perasan banyak sekarang dah take that approach because mungkin dah ketandusan idea banyak kan. Banyak movie dah running out of ideas. Kalau ada pun boleh buat remake lah apa semua. So I think diorang dah start masukkan gaming ni sebagai option untuk diorang turn out to movie lah kan, tukar jadi sebagai movie lah. And then of course Uncharted ni paling penting sekali dia adalah because dia ni cerita yang dilakonkan oleh pelakon kegemaran Nabila, Tom Holland. Tom Holland semua cerita dia berlakon sekarang ni. Apa cerita dia tak berlakon kan? Semua watak dia pegang semua. Dia memang paling popular sekarang ni kan. Anak emas emas Hollywood. Anak emas Hollywood dia, betul. And so yalah, dia punya rezeki dia lah. Semua cerita dia pegang. Semua watak dia boleh main. And then cerita ni mempamerkan dia punya kehebatan sebagai seorang pelakon jugalah.
Okay, just bagi sikit lah review dia punya intro summary of the movie. Cerita ni dia kononnya non-canon pada game lah sebab dia buat sendiri punya storyline sikit, tapi dia gunakan karakter yang sama, watak-watak yang sama lah kebanyakannya, dan plot dia pun lebih kurang, because Uncharted ni datang daripada sebuah game. So game dia memang kononnya macam Indiana Jones. Dia is pandangan baru untuk cerita macam view baru untuk cerita exploration and adventure lah yang Indiana Jones selama ni pernah bawa. So dia ada, kan ni dia orang Sony keluarkan Uncharted ni untuk support cerita-cerita tu. So in a way dia macam style macam tu lah. You cari harta karun, cari to go through dungeons and maze and macam tu lah. Ada trap semua, dan biasalah ada soft puzzle, yes, and mystery, dan dapatkan harta karun, dan adalah jahat baik, pretty typical adventure action movie kan. Okay, and then Uncharted ni dia didirect oleh Ruben Fleischer, I think that's the way that kita pronounce nama dia, sorry kalau silap. And then cerita ni Rafaeli Jutskin dia punya screenplay. I think yang penting lah cerita ni dia dilakonkan oleh Tom Holland, Mark Wahlberg memang best. Okay, right, Mark Wahlberg, dan Sophia Ali, and Tati Gabriel, and Antonio Banderas. Antonio Banderas pada juga pelakon veteran lah. Dia just ada role dalam cerita ni. And then cerita ni budget dia around 120 million lah, 90 to 120 million, agak rendah untuk, and then setakat ni box office adalah 145 million lah. So cerita ni ditayangkan February 7 hari tu, baru ditayangkan, dan cerita ni mendapat rating yang agak menarik jugalah. Untuk IMDb dapat around 6.7, above average kan. Untuk Rotten Tomato dia dapat 40%, agak rendah. Metacritic pun dapat 40%. Tapi in general I think penonton suka cerita ni kan, sebab dia punya audience score dia up to 90% kan. So critics je yang bagi rendah markah lah, which is kita akan discuss dalam kita review ni kalian jugalah. Kita tengok apa betul ke. Apa tu. So yes, Uncharted, the movie. Cerita ni macam dah cakap lah tadi, dia punya kisah dia agak standard, mengisahkan satu pemuda ni yang datang daripada Drake punya Drake punya family line lah. Drake ni kononnya macam pirate zaman dahulu lah, something like that. And then ada beradik ni, well, dia ada abang lah, which is abang dia sikit je role abang dia. And then Mamat Drake ni dia membesar menjadi seorang panggil apa? Pencuri bukan pencuri. Bartender tu kerja dia lah, tapi dia apa panggil dia? Pickpocket, takkan pickpocket tu terlalu macam tapi lah dia agak agile lah di Muhammad ni. Nathan Drake ni dia agile, so dia ada kata flexibility pergerakan dia semua, buatkan dia ni senang nak meloloskan diri dalam pelbagai keadaan yang kan, which is kita tak tahu pun datang dari mana skill tu. Yes, skill tu kan dia tak explain skill tu, tapi kan kita tahu sebab Tom Holland boleh buat benda tu. That's it. Kan, tapi dalam cerita tapi actually abang dia kat intro dia tu adalah sikit cerita. Diorang ni memang jenis yang suka main-main dekat tempat-tempat macam ni, parkour ni, panggil parkour we call it parkour kan, parkour. Dia lompat-lompat dinding apa semua kan. So mungkin daripada situ lah dia punya. And then of course dia karakter dia terlibat dalam satu macam mana dia boleh relate dengan siapa nama Mark Wahlberg ni, Sally memang kenal, pernah kerja dengan abang dia. Abang dia, yes. So abang dia dah tak ada, dan dia track Nathan Drake ni lah untuk ajak join dia dalam satu heist. Untuk kononnya recommendation by abang dia lah kan, in a way kan. Abang dia kan curi the key tu ya. Yes. So macam tu lah. Dan dia ada terlibat Antonio Banderas dalam cerita ni, adalah konon satu daripada keluarga billionaire lah kan, yang sedang mencari harta karun yang kononnya
milik keluarga dia sejak turun-temurun dulu kan. Samalah terlibat Kan? nenek moyang dia punya So and harta. that nenek moyang dia harta, so dia orang tengah, and then disebabkan Nathan ni dia agak, orang kata macam mana, dia bijak sana lah, dia boleh solve the puzzle dengan dia punya kebijaksanaan dia kan. Tahu mana. So dia terlibat sekali dalam ni lah, which is dia ada awal-awal tu, I mean, cerita ni dia ada bring konsep macam betrayal semua jugalah, sebab kononnya permulaan kisah Nathan Drake ni dengan Sully jugalah. So masing-masing tak percaya masing-masing kan. So masing-masing nak buat hal buat kepala masing-masing. So yeah, that's the story lah. So okay, sorry panjang lebar sikit intro dia. So kita nak tanya Nabila dulu lah, boleh kali ni? This week nak tanya Nabila. So what do you think about the movie dengan dia punya, sebab tak, the reason nak tanya Nabila, I rasa bukan Nabila you tak pernah main game dia kan? Tak main game. Betul. Okay. I pun baru nak cakap tu. Zaf I rasa pernah main game dia kan. Okay, yeah, sebab tu nak tanya Nabila lah. Fresh man. Betul. As a viewer yang tak pernah tahu pasal game ni, so cerita ni pada I rasa at the first few minutes tu I rasa best, sebab dia start cerita tu daripada tengah. Lepas tu dia macam flashback, dia macam cerita dia storytelling daripada situ lah. So I rasa jalan cerita dia tu semula-mula macam best. Tapi I tak tahulah, nanti kita akan pergi kepada cast dengan dia punya editing and part. Okay. Tak, mula-mula kan, Nabila, mula-mula tu start dari mana tu? Dari mana ke mana? Kau terbang tu lah dia nak cakap. Dia scene kau terbang tu lah. Tak, yang scene kapal terbang tu ke belakang lah, macam cara dia flashback tu. Okay. Dia punya idea tu macam menarik lah, tapi sebab banyak benda yang pasal dia punya production tu yang mengganggu. So adalah idea tu best, tapi cara dia develop tu macam adalah nampak cerita-cerita tipu-tipu sikit kan. And then I rasa kan, sebab cerita ni start daripada dia tu kecil, lepas tu tiba-tiba kita tahu dia terus skillful. Padahal dia baru je lepas habis belajar kerja jadi bartender je, tapi dia ada ilmu banyak, dia ada martial art lah, dia pandai main. Dia suka membaca, you kena faham. I tahu, tapi dia ada banyak skill yang bukan sekadar pickpocket yang ada. Sekadar bartender yang mencuri. Kita pun macam macam wondering lah mana dia dapat skill ni kan. Lagi satu, I rasa cerita ni, I tak tahulah sebab elemen game ke, dia banyak I tak tahu, dia kena dia pergi banyak scene, tapi I tak enjoy most of the action dengan tempat tu. Macam dia semata-mata nak ada scene kat situ dan dia matikan. Dan contoh sikit macam tak faham lah. Bukan non-spoiler. Boleh spoil. Boleh spoil lah. Tak, contoh dia macam, lagi satu macam yang watak Santiago tu yang billionaire contoh dia nak ada watak tu, tapi tiba-tiba bila dia in order to move on, dia kena ada dekat dalam plane. So dia macam dia letakkan watak tu kat dalam plane, lepas tu dia matikan watak tu sebab dia nak bagi cerita tu move. Faham? So dia ada action, so lepas tu dia boleh carry forward dengan plane punya action. Macam tu lah. Pada Nabila macam I tak tahu sebab elemen game ke apa, tapi susah nak I engage dengan cerita ni secara peribadi lah. Tapi it's a movie tu best lah nak tonton, sebab dia ada banyak tempat yang dia buat action kan. Tom Holland tu, selain daripada Tom Holland, lepas tu dia macam action dia tapi okey I rasa dia tak adalah pack, tapi I tak tahulah sebab Tom Holland. Tak, sebab kan sometimes kan bila dia buat action, I rasa macam buat macam ni lah bagi power tu keluar. Faham tak? Dia macam I still terganggu dengan dia punya Spider-Man punya appearance lah. Peter Parker punya watak tu still ada pada dia. Macam masa dia buat action tu, I still macam buat macam ni mesti dapat power. Faham tak? Lagi satu, dia cerita action, tapi tak ada orang injured pun pasal dalam cerita ni. Faham tak? Dia macam tak ada orang apa? Berat-berat tu injured. Tak ada injury lah. Okay. Macam you dah jatuh, dah hempap ke, dia langgar kereta, dah macam-macam gaduh, dah, tapi dia tak injured. Tak nampak lah kan. Mungkin I tak tahu,
nampaklah cerita ni boleh tonton. Tapi engagement tu macam susah sikit kot. Yeah. Okay, alright. So, Zaf, what do you think? Sekejap. So rating audience 90% ni Nabila setuju lah. Oh, okay, alright, okay. 90% ni, audience love it. Audience Kalau love it dia, tau. I rasa kalau setakat popcorn movie tu okey je. Macam okey lah sebab I rasa cara dia sebab cerita ni kan lagi satu. Kita tak boleh nak stick to one character sebab dia keep betray, keep backstab. So kita macam ni baik ke ni jahat ke ni, macam sampai at the end kita boleh tengok tapi kita tak boleh nak. For me lah, popcorn movie dia best lah sebab dia ada action. Lepas tu dia yang masa kapal terbang kapal boleh terbang tu. Tu macam okey lah, benda-benda ada scenery menarik nak tengok, boleh lah. Sebab dia pun adaptasi game kan. So benda-benda tak munasabah tu pun kita boleh terima lah kan. Okay, just nak pinpoint apa cakap. Dia walaupun dia adaptasi game, tapi I rasa dia lebih tak logik daripada game lah cerita ni. I personally rasa lah. Dia lebih tak logik daripada game. Sebab game ni dia mesti nak play dengan logik punya rule lah. Sama level dengan Fast and Furious punya fizik. Betul. Masa terbang tu macam apa hal ni? Betul. So kalau game logik tau. Game lah. Kalau kita boleh terima Fast and Furious movie, kita mesti Should tak ada masalah. tak ada masalah untuk terima ni. Tapi Fast Furious tu tak ada game yang kita Fast Furious punya sebelum ni dia banyak action dekat kereta tau. So bila tiba-tiba dia tukar dia punya I faham apa dia cakap betul. I rasa kan? yes. Okay. Kalau sebab dia nak dengan movie ke tak dengan game tu, sebab tu I tak tahu. Zaf, let's see your view dekat dia punya story dengan plot dia. Macam mana? Story dengan plot dia Aku kena letak game tepi lah. Sebab kalau aku attach sangat dengan game kan, aku memang benci gila lah movie ni. Terus terang kan. Sebab the reason why orang suka game Uncharted tu, instead selain daripada dia punya gameplay yang interesting dengan dia punya genre, orang suka sebab Nathan Drake tau, the character. And Nathan Drake is the key lah dalam Uncharted ni. Tapi dalam movie ni, this is not Nathan Drake lah as per dalam game. It's totally different character. Sally is totally different character. And Mark Wahlberg jadi Mark Wahlberg, dia bukan jadi Sally macam dalam game. So memang tak boleh compare lah dua antara game dengan movie ni. Tapi kalau kita based on it's popcorn movie and action popcorn movie, aku rasa boleh diterima pakai lah. Kan, it's quite dumb, semuanya bodoh gila dia punya plot line tu semua. And, kalau based on Treasure Hunter punya movie kan, kalau kau compare dengan National Treasure, aku suka gila National Treasure. National Treasure best lah. Betul. Gila kan. Betul. It's the same genre. And ada benda juga yang tak logik kat situ. Tapi they try to be grounded as much as possible. This one unlike this movie kan. Unlike betul, yes. Gila siot dia punya exaggeration itu kan. Bodoh gila semua idea dia tu. Macam the first action is dia orang nak heist the auction punya tempat tu. And aku tak tahu apa plan dia sebenarnya. Macam Mark Wahlberg jumpa Drake and Nathan ni cakap dia ada plan nak cari harta karun. Dia memerlukan kunci ni. So kau kena pergi curi dekat tempat tu. Tak ada plan apa-apa. Dia punya plan just tutup lampu. Come on. Kan? Dia plan nak tutup manpower tu je. Takkan itu je. Supaya boleh ambil yang cross tu kan. Bodoh gila lah. Itu dah tak logik lah. And then second action part dengan perempuan tu lari perempuan sikit. Tu kan. And then end up
Dia work together macam tu je kan. Tak ada build up, tak ada apa, just action yang tak ada function. Dan lepas tu baru yang dia nak solve puzzle. Island one of the element yang ada dalam game. Dia kena solve some puzzle. Dan kena buka kunci sikit, sini sikit, kena cari pintu kan. Itu pun bodoh juga. Kan? Masuk pintu kat gereja tu, lepas tu keluar dekat some pub kan. Cakap takkanlah tak pernah orang perasan pintu tu beratus tahun. Lepas tu ada lubang kunci dekat kedai pizza pula kan. Macam aduh dia punya selection tu tak clever langsung tau. Aku disappointed. Dah lah, movie tak sama macam dalam game. Lepas tu dia jadi lagi bodoh waktu dalam game. Aku angin gila. And that's another action yang bodoh juga. And then lepas tu baru masuk kat kapal terbang. Okay. Kapal terbang tu bit silly lah. Dia ada satu scene yang lebih kurang sama macam Uncharted 3. Yang ada barang jatuh, dia terikat-ikat tu kan. Tu dah jadi Fast and Furious punya fizik lah. Sebab I masa I tengok trailer tu, I dah dulu awal tengok trailer, I dah question dekat sini. Sebab I rasa itu dia punya, dia ada scene sebiji macam dalam game lah, aku yang scene tu. Tapi scene dalam game tu dia apply pada logik kita tau, mak. Game ni apply pada logik dia. Tapi cerita ni dia buat cerita dia buang logik dia, mak. Sebab macam gila babel dia buat lagi kan. Kita would expect dia, pasal dia cerita movie, dia akan go ground lagi lah kan, and compare to game kan. Tapi dia buat itu kan. Sebelum tengok macam biar betul ni bukan superhero movie tau. Yes, exactly. Ni bukan superhero movie. Dia buat defy logic of gravity. Macam mana boleh buat tu kan. Dan dia lompat daripada kotak tu, kapal terbang tu bukan berhenti, kapal terbang tu bergerak kan. Kat depan tu lari ke depan, macam mana kau boleh laju Lari aja. It doesn't make sense. Alah, bangun gila sian. That is the money shot lah kononnya kan untuk movie. Yalah dia punya kata seriously, masa dalam game, scene tu memang best gila lah. Best saya ingat lah, betul. Best gila kan. Aku tak dapat imagine macam mana kau boleh terfikir nak buat scene tu. Betul. Scene tu best tu dalam game. And then third act yang pasal kapal tu lah, dia jumpa kapal tu senang gila. Island lah. Jumpa koordinat tu lah, macam tu je. Tak challenging langsung. Betul. Jumpa kapal tu, dia boleh ada helikopter boleh tarik kapal tu naik atas. Ada lubang ke kat atas tu kan. Kalau ada lubang yang besar boleh tarik kapal tu naik atas, takkan kenapa selama ni tak jumpa? Tak ada orang tak nampak jumpa lubang tu kan. Bukan, kalau kapal boleh muat lubang tu, maknanya lubang tu super besar kan. Mesti dah boleh tengok kat Google Map. 2 biji pula tu. 2 biji pula tu kapal. Bodoh gila. Tapi scene tu menarik lah, nampak cool lah. Aku teringat lah. Scene tu game ni resemble game punya kadang-kadang juga. So betul lah, agree ke. Betul. Menarik lah scene tu. Tapi tu dah dia, towards the end dia empty tau. Aku tak rasa apa-apa sangat. Dia ada few selection yang action yang aku minat. Tapi in term of character, aku doesn't care much. In term of story, aku doesn't care much. Macam Nabila cakap, tak ada orang sakit pun dalam ni. Kau tak ada rasa macam risau yang diorang akan dia akan mati, dia cedera ke apa kan lah. Tak ada. Plot shield lah. Of course lah. I agree dengan both of you guys cakap kan. I pun go through the same kind of and then tapi I main game dia kan. So macam I'm expectation terhadap cerita ni, sepatutnya I lagi macam excited lah. Tapi bila I tengok cerita ni, I rasa macam agak kecewa daripada pelbagai sudut. I think as per story macam you guys dah cakap, as a story ni very simple, tapi ada banyak yang plot hole yang buat rasa kenapa macam ni lah, buat rasa macam kenapa macam ni lah, sampai like that, kenapa. So but
I think yang drive the movie a lot is Mark Wahlberg lah. Sepatutnya Tom Holland kalau ikut game, Nathan sepatutnya dia watak utama, dia in control of lah. Tapi dalam cerita ni dia bagi Sully tu a big role, and that role sebenarnya I think overshadow Tom Holland sikit lah. I suka I think Mark Wahlberg, of course dia one liner dia dengan dia punya gaduh mulut dia dengan apa ni, dia, which is bukan Sully lah kan. Sully is not like that lah sepatutnya kan. Tapi kita put aside gaming dulu. So Mark Wahlberg I rasa dia bawa sikit cerita ni compare to Tom Holland. Walaupun cerita ni sebenarnya sepatutnya untuk Tom Holland, patutnya untuk Nathan Drake, tapi cerita ni Mark Wahlberg yang I think berjaya gerakkan cerita ni dengan baik lah kalau daripada segi tu lah. Dan macam you guys cakap lah, plot dia tu tak ada yang betul-betul interesting yang you nak banyak scene macam buang masa, scene buang macam tak perlu buat scene pun boleh apa ni, boleh explain apa yang dia cuba nak explain kan. And then as a Uncharted movie, you kalau tengok cerita macam, of course lah kita tak boleh compare macam Indiana Jones kan. Indiana Jones tu kira macam dia punya kata benchmark lah kan. Kalau you tengok Indiana Jones, you tengok dia pergi dekat ni gua tu, dia kena pergerakan dia semua, dia punya environment semua macam best kan. Tapi ini dia I think bila cakap National Treasure tadi, I terus teringat betul National Treasure tu boleh deliver those kind of adventure, those kind of genre lagi better daripada apa yang cerita ni cuba bawa lah. Cerita ni just dia cuba bawa brand Uncharted tu je lah. Itu je lah rasa dia punya dia punya apa ni, dia cuba bawa that brand je. Tapi dia punya deliverables itu, dia tahu Tom Holland ada dalam cerita ni, so dia tahu akan buat fan suka lah. That's why 90% tu I rasa just because Tom Holland is which is secara jujur I tak suka dia bawa watak Nathan Drake tu lah. Bukan pasal apa, tapi which is kita terus sambung pada cast dengan aktor okay. I terus masuk lah. So I rasa Tom Holland ni dia agak kesian sikit dekat dia, sebab I faham agak perasaan dia agak rendah Tom Holland ni. Nathan Drake ni sebab tu dia kena tinggi. Dia tinggi tu dia one of dia punya ability dia, and then dia agak rendah, and then dia, I faham lah dia nak buat macam kononnya junior Nathan Drake lah ni kan. Tapi sampai bila dia boleh buat tu? Tak boleh buat lama kan. Sebab eventually kan, sebab ending dia kalau you guys tengok kan, dia ada buat satu end credit scene, tiba-tiba Sully ada misai, which is I suka lah kan. Mark Wahlberg ada misai kan. Tapi Nathan Drake tak boleh jadi Nathan Drake lah, sebab dia still akan being pulled down by dia punya physical dia lah, which is I rasa macam kecewa sikit lah kan. And macam yang cakap dekat Nabila, I rasa dia confused between Spider-Man dengan Nathan Drake dalam cerita ni, because scene yang atas kapal terbang tu itu Spider-Man which is Zaf cakap tadi kan, itu superhero kan, mana boleh buat macam tu kan, tapi itu superhero. So dia tak dapat nak separate dua karakter tu lah. Aside from that, I think macam cakap, I suka Mark Wahlberg. So I thought walaupun dia bukan Sully yang kita expect daripada game, tapi I rasa dia bawa dengan baik lah. Mark Wahlberg memang Mark Wahlberg lah. Dia jenis antara pelakon yang kita tiga-tiga suka kan Mark Wahlberg. And then Anthony Banderas sekejap je. And then the girl tu apa nama tadi? Forgot nama. Sophia Ali tu kan. Sophia Ali tu yang jahat kan. Sophia Ali yang jahat kan. Sophia Ali yang baik yang dan jahat kan. Satu kunci dia. So dua-dua watak tu, villain dia pun macam tak convincing as a villain sangat lah kan. Tapi itu mungkin pasal feminism punya konsep juga lah, sebab dia nak put satu villain perempuan yang kononnya hebat kan, which is I rasa dia tak berjaya deliver sangat lah that part. So what do you guys think about dia punya character cast? Zaf, okay. Alright, you suka Tom Holland kan? So okay, so, personally aku tak ada masalah dengan Tom Holland, tapi aku question kenapa dia asyik dapat cerita-cerita yang tak kena dengan fizikal dia kan. Yes. Even as a Spider-Man pun aku tak Spider-Man setuju pun I disagree. Betul lah. Kesian kat dia, betul lah saya cakap. Tapi tak boleh, dia just tak meet that kan, that physical capability kan. Physical trait yang sepatutnya ada. Okay. Kesian dia. And then bila dalam ni okay, aku agree dengan kau. Kau cakap pasal Mark Wahlberg kan. Okay, Mark Wahlberg definitely bukan Sully lah. Tapi dalam movie ni aku rasa dia
bila dia ada, dia overshadow Tom Holland tau. Tom Holland. I think because of dia punya karisma lah. Yes, And charisma, Mark I Wahlberg agree. yang make Dia it bully funny, lah, dia bully. Mark Wahlberg is not really a good actor sangat pun. Kau bayangkan Betul lah. dia is not Betul, agree. a good actor, tapi dia boleh overshadow Tom Holland tau. Which is supposed to be Tom Holland punya movie. So kat Movie, situ yes. kau boleh imagine Tom Holland ni bagus atau tak lah. Macam mana dia nak carry the whole movie kan. So bila Betul. kau fikir balik movie-movie dia selama ni, sebenarnya bukan dia yang carry the movie. Bawa. Betul. Orang lain Orang yang lain carry kira. the movie sebenarnya. Dia ada just betul. penyeri majlis dia sebenarnya. Yes, I agree. Most of the movie yang kita tengok, even cerita hantu yang tak jadi tu, okay. I remember what's gereja that. tu kan. Evil apa benda dah. Okay. evil tu kan. Pun sama, dia bukan dia yang carry the movie pun. Betul. Kan? Kau ingat balik, okay, cerita Spider-Man yang last ni kan, Homecoming, apa yang No Way Home. No Way Home. Yang buatkan cerita tu orang nak tengok pun sebenarnya because of the other Spider-Man dengan Yes. the old villain. Yes, the old villain. Bukan Correct. dia. Doctor. Betul lah. Betul. So tak tahulah, ini aku punya point of view lah. I agree, yes. Sebab Sony keep on nak jual dia. Betul. Keep on nak jual dia kan. And yang aku difahamkan, originally masa awal-awal dulu, Mark Wahlberg ni di cast untuk Nathan Drake. Okay. Dia patutnya jadi Nathan Drake originally awal-awal dulu. Okay. That was few years back lah, masa rumours yang katanya diorang nak adaptasi game nak ni buat untuk movie. kan. Okay. Tapi tiba-tiba aku rasa Tom Holland punya market value dah tinggi kan. So Sony try to take advantage on that part lah. Yeah. Okay, that one is Tom Holland dengan Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Yang Sophia Ali tu dia as Chloe. Chloe punya karakter dalam game is best. Dalam ni dia not so much. Third act tu dia langsung tak ada. Aku tak faham kenapa betul. writer terus hilangkan watak dia. Sesatkan dia kan. Betul dah. Aku ingatkan akan ada betul. twist lah, dia akan datang kan. Tak ada sampai habis. Dia habis macam tu. Betul. Dia. Aku teruk gila writer. Pelik kan. And Dah lah dia dah build up karakter tu dekat scene kan. Dia dah build up karakter dengan relationship dengan Drake apa semua kan. Macam okay, ada something lah ni. Lepas Drake tipu dia macam okay dah dekat situ dia hilang. Balik kan dengan perempuan tu. Ingat biasalah. Dia mesti ada macam some plot device yang dia nak gunakan dekat end scene lah kan. Tapi dia tak buat kan. Which is funny lah. Okay. Lepas tu yang lain yang villain Antonio Banderas, aku tak faham kenapa diorang kena bunuh dia. And patutnya dia boleh jadi the villain dari awal sampai habis. Straight away. I expect dia jadi. I expect dia jadi villain tu. I expect dia jadi villain tu, betul. I pun kan, tapi Minah yang Joe Braddock tu tak perlu pun sebenarnya. Tak function langsung dia. Kan? Dia punya karakter pun tak berapa nak significant sangat pun. So tiba-tiba bila third act tu kau rupanya the main villain. Apa ni kan? Aku ada satu scene tu ada satu scene tu yang dia tengah kejar Mark Wahlberg. Tiba-tiba datang 2 ke 3 people macam nak halang dia kan. So kononnya Mark Wahlberg. And then I assume dia boleh kalahkan 2-3 tu macam secepat mungkin kejar Mark Wahlberg, tapi eventually tak jadi. Mark Wahlberg sama terus naik kereta kan satu scene macam buat I rasa macam dia bukannya main villain, tiba-tiba dia jadi main villain pula macam ayam kan? Gila villain part memang disappointed lah. Disappointed betul. Gila. We expect something from Anthony Banderas lah kan. Kalau dia buat Anthony Banderas main villain tu, kita rasa macam okay, this is menarik lah kan. This is I don't know. Sebab the director decision. Itulah sebab sebab villain Antonio Banderas ni dia ada solid motivation kenapa dia nak those treasure. Dan harta tu kan. So bila kau just bunuh dia macam tu je without any reason, it's bad
decision, bad writing lah aku rasa. Betul. Okay. Nabila, what do you think about pelakon-pelakon dia dan pemilihan pelakon-pelakon dia? Pelakonan punya view. What do you think? Kita start dengan pelakon yang handsome dan muda. Saya rasa kan Mark Tom Wahlberg, Holland ni. kan? Bukan. Okay, Saya sama. rasa kan cerita ni watak utama dia kena cari satu, memang betul fizikal tu penting lah sebab dia kena lakukan watak yang macam susah kan untuk dia perlukan fizikal lah. Dan I rasa muka dia kena ada orang yang pandai, tricky dan kuat. I rasa lah untuk watak ni. Tapi I rasa Tom Holland ni I tak tahu lah, dia macam sangat plain as a Tom Holland. Macam I tak nampak lah dia punya strength yang untuk pegang watak ni. Sebab I rasa lagi satu macam skill yang dia buat tu semua, I rasa I still attached with Peter Parker. Macam dia lompat dekat apa fountain Kapal tu. Lepas tu Okay. fountain dia main dekat bar tu, kita nampak tau skill dia gerak tangan memang tak apalah, I teringat je dekat situ. Lepas tu I rasa muka dia nak jadi macam very intellectual tu, tricky punya person tu macam tak jadi. I tak tahu kenapa. Tapi I rasa Intellectual? What? tak, macam dia maksud kena dia tu? tak dia pada I dia kena macam ni I rasa dia kena orang yang nampak macam pandai. Macam okay, I tak nak compare lah dengan yang nama besar-besar kan, tapi macam Bagi contoh lain, tak apa. you tengok cerita jap apa ni yang Tom Cruise berlakon tu cerita apa? Mission Impossible. Mission Cerita Impossible. macam ni. Okay, you nampak kan muka dia tu nampak macam okay, dia tahu macam dia nak buat benda ni untuk jadi macam mana nak twist benda ni untuk jadi dia boleh buka ke, macam mana kita nak elakkan diri daripada orang ni walaupun dia belum act lagi. You boleh nampak tau dia punya. So kita percaya lah. Based on dia punya reaction muka, kita percaya okay, Mamat ni memang tahu itu dia apa belum yang gerak dia lagi buat. tau. Kan? Okay. Yes. Tom Holland tak ada benda tu. Tak, I macam tak percaya je dia jadi hero lah macam tu lah dan cerita ni. Okay, next tu macam Mark Wahlberg ni biasalah sebab dia dipadankan dengan Tom Holland. I rasa okay je lah watak dia. Tapi watak dia pun tak adalah sekuat mana. Tapi sebab yang lain tu semua lagi I tak perasan pun berlakon cerita ni. Jadi I rasa dia salah satu penggerak cerita ni lah. Dia macam dia carry cerita ni. To be honest lah, dia kalau compare sikit dengan game lah. I tahu kita patut compare dengan game, tapi kalau compare dengan game, Sully ni very supporting role dalam game tau. Very supporting role tau. Nathan Drake yang akan bawa the game tu kan sampai Sully ni just dia macam Alfred punya style lah. Dia macam Alfred punya style Sully ni. Alfred Batman tu kan. So macam tu lah. Tapi dalam cerita ni faham dia tak nak buat, dia tak perlu ikut sama, tapi still kita nampak Tom Holland tu, kita rasa Tom Holland tu yang patut kena deliver cerita ni kan, sebab orang excited tengok Tom Holland kan biasa. Tapi tak, dia tak berjaya. Yang bawa cerita ni lah Mark Wahlberg. Dia yang dengan dia punya I think dia punya dialog, dia punya interaction dengan dia punya physical punya movement kan, dia bawa that character dengan baik lah kan. So macam tu lah, which is gua balik apa yang cakap tadi lah. Tak rasa dia bawa cerita ni Tom Holland lah. Betul. Dan yang watak villain yang lain tu semua I rasa I tak tahu lah, mungkin lah dari segi writing ke plot dia macam mana, I tak rasa pun Nabila, we're losing you. Seriously. So I tak rasa Kali pun ni dia dia sebenarnya freeze macam posing pula. Screenshot sikit serius ni. lah. Jap. Come on. Ulang balik mula-mula. Okay. Tak, watak villain yang lain I rasa taklah mungkin sebab writing dia kot. I tak rasa dia kejam tak kejam, nak kata baik tak baik. Kadang-kadang I pun tak faham kenapa dia, I tak tahu lah macam mana sebab plot twist dia ke apa, I tak tahu. Tapi segala watak yang villain dia tu I rasa siapa-siapa pun boleh berlakon sebab I tak nampak apa dia punya strength, apa dia punya Tak ada plot twist pun kan. Tak ada plot twist. Sebab ada plot twist tu. Tak adalah, dia backstep macam tu kan. Kita tak nampak pun macam I mean, siapa ada expect sebenarnya. pada awal lah semua. Siapa sebenarnya tak watak dia semua I rasa siapa-siapa pun boleh berlakon apa-apa pun. Tak, dia ada watak hati.
I think middle part of the movie. In fact, tak sampai middle pun. Baru macam mungkin second quarter of the movie tu. Dia macam nak develop karakter yang watak jahat tu, apa nama dia? Lupa tu sekali lagi nama dia. Kan dia macam ada macam relationship, previous relationship dengan Mark Wahlberg tau. Tapi lepas tu dia kan perasan tak? Tati Gabriel dia belum masih dekat apa ni? Tempat curi key pertama tu, auction. Ricky kan macam dia ada macam lah. some background cerita history kan nak develop ke movie tu lah. Tapi dan dia macam tak ada dia macam Tak ada. dia jadi macam tak ada. Even kononnya ada bibit-bibit dia dengan Tom Holland kan towards the end tu. Habis tu kan. Ya betul. Sebab tu I rasa dia ni again correct me if I'm wrong lah. Mungkin I salah, ni just I punya assumption lah. Dia nak apply feminism tu juga dengan cerita ni tau. So dia nak jadikan villain tu kena satu perempuan kan. So dia nak gunakan that, and then which is tak menjadi lah, which is bit sad. And then sedih sekali macam kita tadi cakap lah, Anthony Banderas tu ada tapi role dia macam very kecil sangat kan. Macam tak faham kenapa dia tak develop dekat situ lah. Okay. So mengeluh Zaf. Okay. Alright, let's talk about dia punya production lah. Okay. Let's talk about production dia. Okay, Zaf, production dia. How was it being presented as Uncharted? Kita main game dia, kita tahu apa Uncharted kan. Uncharted is about scenery. So scenery location ni one of the main attraction lah kan dalam game tu kan. So one daripada satu chapter tu dia selalu berubah-ubah kan. So alright, what do you think? No lah, this one macam Netflix punya movie je aku tengok. Betul. The standard Netflix. Macam kita tengok cerita Red Notice tu. The quality is the same. Lebih kurang. So aku surprise Sony Picture kau untuk big franchise kau nak start. Takkan macam ni. Dia punya Uncharted punya video game lagi cinematic. Kau bayangkan game lagi cinematic daripada movie cerita. Teruk gila kan. Dia just nak bagi tahu Nabila, dia kalau game tu dia memang banyak scenery best. Dia memang ada location best yang dia memang terapkan untuk kononnya game tu menarik tau. So daripada satu game tu mungkin ada 10 location yang menarik you kena explore sampai ada. Which is dia tak buat dalam cerita ni lah, apa yang Zaf tadi cakap lah kan. So kita tengok macam bukan kena create design pun, kau CGI kan je lah kan. Game Yes, CGI. Tak boleh buat. That's why aku don't understand. Tak adalah teruk, tapi aku expect more lah bila kau nak buat. Betul. Dia jumpa kapal tu alone tu dah macam jumpa kapal macam tu kan. So budget 90 to 120 tu cakap Netflix Fire ni Tom Holland dengan Netflix ni budget ni sekarang. Betul. So kecewa sikit lah. Yeah. What about dia punya ni, Zaf? Dia punya action. Kita tak discuss sangat. I masuk ke action dan production. So, you rasa action dia solid tak? Action dia tak gempak sangat lah. Sikit-sikit je kan. Fighting scene pun tak banyak kan. Banyak tunjuk Tom Holland tergolek-golek tu je aku rasa. Kan. Nak tunjukkan dia dia macam atletik sikit kan. Itu je dia nak fokuskan benda tu. Dia tak fokuskan untuk macam mana nak bagi cerita tu best or lebih engaging. Dia dah nak tunjuk Muhammad ni sangat fleksibel kan, boleh buat air pusing-pusing tu kan. I don't want to know that. Apa benefit untuk karakter tu kau tunjuk dia sangat terror buat air kan? Doesn't make sense. So in term of action, not so much lah. Yang last kali tu je lah, yang kapal kan, kapal lah. That is the most interesting thing lah dalam ni. Yes. Okay, Nabila, what do you think about dia punya... Okay, tadi Zaf ada cakap Red Notice kan. Saya cakap tahu, Red Notice tu rasa lagi banyak tempat-tempat yang cantik dia tunjuk macam cerita ni. I to be honest, kan. Dia punya, kan. Okay, what do you think, Nabila?
I rasa, I tak tahulah. Dia punya view banyak je kalau dia nak buat yang lagi cantik. Tapi sebab I rasa banyak sangat elemen dia nak buat yang melampau-lampau. Macam atas kapal terbang lah, dekat kapal nak terbang lah kan. So dia I rasa dia banyak sangat, nampak sangat CGI dia tu macam mengganggu-ganggu. Saya rasa I tak adalah enjoy sangat dengan setiap shot tu. Tapi scenery dia cantik lah juga yang dekat laut tu kan. Tapi kan I rasa Dekat laut. Oh, okay. Last I rasa Philippines scene tu tu je cantik. Scene tu je yang cantik. Yang lain semua I tak ingat pun. I Ballroom panggil ballroom lah kan, yang dekat tu you rasa I rasa tu auction tu I rasa macam gila lah. Macam takkan macam ni kot. Macam takkan macam ni kot kan. Dia kan dia nak cuba buka dekat satu dekat tengah-tengah tu lah, dekat ballroom tu. Satu lagi dia dalam tempat yang kononnya nak buka kod kan, dalam matikan Swiss dalam tu. Macam okey, apa macam rumah kecil je macam tak rasa besar pun kan. Tak, scene tu at least make it proper heist punya plan lah kan. Barulah seronok sikit. Ini masuk tutup Swiss, lepas tu sangkut dekat lampu, dah habis. Habis lah. Okay. Aduh, kecewa. Okay, what about dia punya action ni, Nabila? You rasa banyak tak action yang dia cuba nak sampaikan dan masuk tak action sini? Tak ada. I rasa tak ada pun benda yang I boleh ingat kot untuk I ingat balik apa action part yang ada kat dalam ni. Betul lah, kecuali yang dekat ship masa dia terbang tu je. Dia lama sikit je. Itu pun dia panjang. Last tu pun sikit je. Itu sikit je. I macam sebab after I balik daripada tengok macam tu kan, I macam try nak main game lagi sekejap. I buka game ni. Game dia yang first main Uncharted tu I main. Dia main first part je, bukan main banyak dia punya parkour move. Macam ni best gila kan rasanya. Dia gerak sini, gerak panjat atau parkour kan? tu tak ada langsung dalam ni. Tak ada langsung dalam cerita ni. Macam apa I expect kan dia panjat sini, gerak kan. Adalah dia buat sikit masa dia kejar dengan perempuan tu kan. Tapi I rasa tak cukup nak sampaikan that Nathan Drake punya quality lah dekat situ. Macam tu I rasa kan. I macam you guys cakap lah, I rasa daripada production tak ada, I tak apa ingat sangat. Bila Zaf cakap Red Notice dia, Red Notice tu ada lagi few tempat yang lagi menarik yang dia cuba nak tunjukkan lah compare to cerita ni. Kalau ada pun satu lah yang dekat laut tu pun I rasa tak banyak sangat. Dia macam sekejap sangat dia tunjuk atas bot, tiba-tiba dia terus sampai dekat gua tu kan, and then terus dah jumpa kapal tu kan. Lepas tu bila kapal tu tarik, mungkin ada satu dua macam bukit yang kononnya dia nak navigate, nak elak-elak sikit kan. Lepas tu dah tak nampak sangat benda. Yang dekat scene dekat Europe tu, yang itu pun sikit je. Saya rasa dia jumpa dekat church tu, dekat tu. Saya rasa macam church tu itself pun tak begitu convincing macam church sangat lah. Macam very kan. Dia masuk 3 orang masuk, okay, tiba-tiba kecil je dia dah terjumpa. Dah jumpa tu dah jumpa kan. Macam saya rasa macam tak begitu convincing sangat dia main ni. And then bila I tengok budget dia balik, I rasa mungkin dia tak untuk Sony movie, I rasa dia letak budget tu kira agak rendah agak tu. I rasa dia memang bayar pelakon je mungkin dah 50% dia bayar pelakon kan. So balance lagi 50% tu dekat production ni semua. I rasa sebab tu tak begitu menyelerakan sangat tengok. Bila I don't know, Nabila, Zaf ingat tak lagi cerita Indiana Jones siapa ni? Again, Indiana Jones ni benchmark lah kan, benchmark of this kind of movie kan. That movie was like 20-30 years ago kan. I lagi interested tengok Temple of Doom tu. Kalau you guys tengok Temple of Doom tu lah dekat Venice tu kan, dekat scene boat tu, kalau you guys ingat cerita tu lah, itu zaman tu pun boleh tunjukkan those kind of quality. Tapi untuk Uncharted yang 2022 ni dia sepatutnya lagi banyak senang nak buat green screen apa semua, which is dia tak buat. Dan I tengok agak kecewa lah dia kan, dia punya location punya tu kan. Boleh je buat green screen kan, dekat salji sikit ke kan. Okey lah, kita bagi sikit kredit dekat atas kapal lah, dekat atas kapal terbang tu. Nak atas kapal terbang tu yang scene kotak tu, I rasa macam menarik lah. Walaupun dia nak pull something macam dia cakap lah, ni selling point dia lah cerita tu kan. Dia macam nak, tapi dia
I think satu agak pendek lah scene tu, dan satu lagi dia diganggu oleh ketaklogikan scene dalam cerita tu lah, buat you rasa macam tengok alamak, wah, kacau lah kan. Spider-Man pula ada kat situ. Padahal itu dia boleh, macam Zaf cakap tadi, dalam game itu antara yang best scene kan, dekat kapal kan, dia cakap kan. So which is dia tak berjaya deliver daripada situ lah. So yeah, that's what I think lah kalau daripada segi production lah. Sound wise, music mungkin okay lah, dia action pack dia, I think dia pakai. Okay. Aku selalu pentingkan pasal music ni. Dalam ni nothing interesting in term of the nothing score, interesting. kan? Tak ada yang memorable langsung. Tapi tak ingat lah towards the end tu baru dia Helikopter. masukkan Sound effect. Uncharted punya team tau. Tapi dia masukkan halus kan. Aku macam sial lah. Okay. Betul. Kau macam merosakkan dia punya identity Uncharted tu. Dah lah cerita tak sama macam game tu, kau sibuk pakai muzik dia kenapa kan? Tapi dia sangat halus lah muzik tu. Dia macam nak cover line sikit kan. Dia tak nak really apa, letak muzik tu on your face. This is Uncharted. Dia masukkan sikit-sikit je. Aku agak macam offended kat situ lah. Dia pakai muzik tu. Alright. Okay, I think kita dah discuss panjang lebar agak pasal Tom Holland dan pasal Tom Holland. So let's just give some markah kat sini lah. Okay, Zaf, what do you think? Okay. Out of 5. Out of 5. Jujur aku bagi 2 bintang lah cerita ni. 2 bintang je. Oh, rendah agak eh? Oh, okay, rendah agak. 2 bintang. Sebab kalau dia bukan relate to Uncharted pun, it's not really a good fun production. action movie sangat pun kan. Betul agree. Right. I rasa action dia tak banyak sangat lah. Okay, Nabila, what do you think? I rasa I bagi 2.5 kot. Sebab dia is a popcorn movie lah. Boleh tengok, tapi I tak tengok balik kot. I rasa tengok 2 kali mesti lagi banyak you akan lagi lagi macam benda macam ni. Sebab first time tengok tu just you nak tahu kan. Kalau tengok 2 kali you cakap ni apa hal sini, mesti bagi banyak yang akan boleh pinpoint lah. I pun rasa I agree dengan Nabila lah. Saya boleh bagi 2.5. I think kalau ada kelebihan macam ni lah, Mark Wahlberg lah. Bila I tengok cerita ni, bila ada Mark Wahlberg, I rasa scene ada dia, I enjoy sikit tengok lah. Compare to scene Tom Holland, compare to scene watak-watak lain. So 2.5 tu kebanyakan datang daripada Mark Wahlberg punya karakter dan then bila dia ada missile lah sekali tu, I rasa happy sikit lah. Macam finally kan. I rasa betul sebab dia watak Sully tu dalam game tu, dia missile tau. Dia mustache guy tau. So bila dia buat Mark Wahlberg, orang komen apa tak ada missile kan. Tapi in the end dia bagi sikit lah. Dia deliver sikit dekat orang punya expectation lah kan. Sebab bila dia release trailer, semua orang macam alah ni bukan Sully kan. So last kali tu dia bagi macam hadiah sikit lah. Which is I like that scene lah. But of course I tak tahu bila dia nak buat nanti Uncharted yang part 2, dia akan part 2 atau part 3 nanti dia akan jadi problem, because Tom Holland punya physical tu tak boleh meet that Nathan Drake punya physical lah. Faham tak? Kalau gaming, maksud kalau dalam game Nathan Drake ni dia at least besar sikit daripada Sully. Lagi kan feature dia lagi. Feature saya tak tahu macam mana dia nak buat lah. Mungkin ada watak lain ke, ambil alih Tom Holland main job lah. Tom Holland kata nak rehat kan. I heard dia nak rehat lepas ni. So mungkin dia boleh lah, kita tengok macam mana. Alright, I guess kita dah bagi kita punya ni. Again, I know a lot of people love this movie, and audience score dia tinggi. I'm pretty sure there's a good reason lah you love this movie. Aku confused sebenarnya 90 ni sebenarnya. Tinggi ni, bukan biasa-biasa. Too high. Aku tahulah audience biasa mungkin akan suka lah mindless action popcorn movie kan. Tapi tak adalah sampai 90 agak I think mungkin going back to apa you said earlier in the session tadi, just because this is a game movie ni mungkin orang excited, kita pula setkan benchmark tinggi sikit kan, despite whatever dia game, daripada game ke daripada novel ke kan. So mungkin masa dia game movie orang ada bagi markah kesian sikit lah. So in a way dia
Sebab kalau tengok kritik bagi rendah gila kot. Average and below average pada dekat kan. Macam kritik macam kan. Sebab apa yang kita cakap tadi lah kan. Macam, It's not really a good movie pun. Kalau nak tengok macam dumb action movie, it's not really a good movie. Macam compare to Pacific Rim kan, it's a dumb movie pasal robot dengan tapi kaiju kan. Tapi there's a reason why critics suka kan. Yes. Ya, dan macam cakap structure story semua tu. ya, macam bila cakap pasal National Treasure tu, itu is just a good example of I think so-called modern punya kan. I think bila you cakap pasal tadi dah cakap betul lah kan, Nicolas Cage tu agak better rasa, macam lagi satisfying lah bila you tengok kan. Dia tengok pun satisfying kan. Okay, alright. I guess that's it for this session. Again, kalau ada apa-apa you guys ada some comment, ada anything that you wanted to raise yang mungkin kita terlupa atau tersilap cakap, please put it in the comments. Mungkin kita boleh discuss lagi. Ada mungkin you guys boleh backup betul-betul kenapa Tom Holland dapat this kind of role kan. Mungkin ada reason yang kita tak nampak, and just put the comment. Of course, kita sentiasa mohon you guys sentiasa subscribe, share dan like kita punya channel ni. It's not a big channel, but I think kita ada some special yang tak banyak channel ada. Kita ada discussion between beberapa panel, dan harap you guys akan love this channel. Give this channel opportunity to grow more. InsyaAllah we'll see you guys around next week. Next week we're gonna have a break kan, maybe week after that, dan hopefully kita ada chance to review cerita Batman lah yang agak dinanti-nantikan jugalah, hopefully. Thank you Zaf, thank you Nabila, and thank you everyone as well. Jumpa lagi. I'm Reese checking out. Bye bye.